Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghairi ikhraj. فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. Dan orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, iaitu diberi nafkah sehingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah daripada rumahnya. Dan akan tapi jika mereka berpindah sendiri, maka tidak ada dosa bagimu, yakni bagi wali dan juga waris yang meninggal. Biarkan mereka berbuat makruf takdir mereka. Allah Ta'ala Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kepada wanita-wanita yang talak, hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah, yakni pemberian menurut yang makruf. Demikian sebagaimana suatu kewajipan bagi orang bertakwa. Demikian itulah keterangan Allah kepadamu ayat-ayat hukumnya supaya kamu memahaminya. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertamanya kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita dapat bersama-sama bagi kita meneruskan perbincangan ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah, di mana pada perbincangan sekarang ni kita masih membahaskan hukum-hukum berkait dengan rumah tangga. Dan hari ini kita masuk rukuk yang ke-31, di mana dalam perbincangan lepas kita membahaskan berkenaan dengan masalah meminang perempuan-perempuan yang kematian suami, kan? Perempuan yang kematian suami dia mati, dia jadi balu tapi masih dalam iddah. Maka kita tidak boleh meminangnya melainkan dengan kita menahan diri atau menyimpan hasrat itu, ataupun paling tidak pun kita hanya menyebut dengan sindiran-sindiran yang bersopan, kan? Tak boleh direct tak boleh, pergi pinang pun tak boleh. Orang yang kematian suami dan dia masih dalam iddah. Dalam iddah tu iddah mati, sebab iddah mati. Kalau iddah cerai, iddah talak lain. Iddah talak memang tak boleh. Pasal kaedahnya, iddah talak ni hakikatnya dia masih bini kawan tu lagi. Pasal kalau suami dia tu rojok balik, dia boleh jadi isteri dia semula, kan? Maka orang lain tak boleh lah kacau. Tapi bila suami dia mati, masa dia dalam iddah ni, dia tak boleh kahwin dah dengan laki dia mati dah, kan? Maka di situ timbul boleh ke tidak kita pinang dia ataupun beritahu dia kita nak kahwin dengan dia ketika dia masih dalam iddah. Maka itulah yang dicegah oleh Allah Ta'ala. Melainkan kalau kita beritahu pada keluarga dia ataupun dia sendiri dengan sindiran-sindiran. Tidak direct lah. Tidak direct, tapi dengan cara yang bersopan. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan salah satu daripada perkara yang penting bagi kita dalam urusan hidup kita inilah, selain pada menjaga isteri kita, jaga urusan rumah tangga, ialah menjaga solat. Hafizu 'ala salati hafizu 'ala salawati was salatil wusta. Hafizu 'ala salawati was salatil wusta
wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah segala solatmu dan peliharalah solat wusta. Berdirilah untuk mentaati Allah Ta'ala dengan khusyuk. Fa in khiftum farijalan aw rukbana, jika kamu dalam keadaan takut, maka solatlah sambil berjalan atau berkenderaan. Fa iza amintum fazkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Apabila kamu sudah aman, maka sebutlah nama Allah ini bersolat sebagaimana Allah mengajar kamu pada apa yang telah kamu ketahui. Di sini timbul ada beberapa masalah. Yang pertama, jaga solat tu semua orang tahu dah, kan? Kena wajib jaga solat. Mana jaga solat ni bukan bersolat. Jaga solat tu dengan cermat. Tu nama dia jaga. Kalau solat saja tak jaga, waktu tak kira pukul berapa semayang, kan? Berjemaah tak berjemaah, banyaklah masalah jaga solat ni. Yang kedua, masalah solat wusta. Allah Ta'ala sebut wassalatil wusta, dan jagalah terutamanya solat wusta. Maka jadi perbahasan ulama solat mana yang dipanggil solat wusta itu, solat pertengahan. Jadi kebanyakan ulama kata solat wusta ni solat asar, kerana waktu asar ni ada macam-macam masalah, kita jalan jam lah, everything lah, kan? Orang zaman dulu ada cara zaman dia masalah. Zaman kita, cara zaman kita duduk kat bandar ada masalah cara kita. Orang kat kampung ada cara dia. Orang kat kampung dia nak ambil lembu, dia nak main bola waktu asar tu, kan? Itu harus jaga. Orang Arab dia nyembang waktu asar. Waktu asar tu waktu menyembang dia. Jadi dia menyembangnya macam kita menyembang juga lah. Menyembangnya orang zaman sekarang main TikTok lah. Betul-betul dia main TikTok, kata dah maghrib, lupa sembahyang asar. Walau bagaimanapun pendapat ulama tu bermacam-macam, ada kata subuh, ada kata zuhur, ada kata asar, tapi kita kira dalam perbincangan kita ni asar lah, kan? Tapi yang penting sebenarnya 5 waktu tu kena jaga berlaku. Kemudian timbul satu lagi masalah baru, ialah kerana zaman dulu solat ni asal dia, bila seorang tu bersolat dia boleh menyembang masa solat. Zaman dulu, cerita zaman dulu lah ni, kan? Jadi dia kata takbir Allahu Akbar, tanya hari ni menoreh ke tak menoreh. Dia boleh sembang orang sebelah, kan? Jadi Allah Ta'ala menurunkan ayat fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Apa ni? Bukan waqumu lillahi qanitin. Hujung ayat kata waqumu lillahi qanitin, dan berdirilah kamu bersolat kepada Allah Ta'ala. Itu adalah keadaan qanitin. Qanitin ni kita sebut kunut-kunut tu lah. Maknanya qanitin ni ta'at. Bila kita bersolat, kita pun solatlah dengan fokus. Kita sebut khusyuk tu, kan? Fokus pada solat, tersembang hal lain. Jadi bermula berturun ayat ni, maka dilarang bercakap-cakap ketika solat, kan? Zaman sekarang ada semula, kan? Bercakap tengah solat. Dia cakap kat telefon bunyi tengah solat, kan? Jadi bercakap solat tu batal solat, kan? Dan solat khauf. Solat khauf ni salah satu daripada solat yang mungkin kita jarang-jarang belajar, pasal kita lama dah orang tak berperang, kan? Solat khauf ni timbul bila kita berlaku perang lah, senang sikit, perang. Solat dalam keadaan takut. Jadi bila kita dalam keadaan takut, maka Allah Ta'ala merintahkan hamba-hambanya, walaupun mu takut macam mana, mu kena solat juga. Nanti kita akan jumpa surah-surah akan datang ni, solat-solat yang Allah Ta'ala benarkan kita qasar, sehingga ulama fiqh sebut solat subuh boleh qasar juga. Macam buat dengar pun tak rajin, benar tak? Kita biasa dengar boleh qasar ni isyak dengan zuhur asar je, kan? Boleh qasar yang 4 rakaat qasar 2. Jadi solat khauf ni solat dalam keadaan takut. Jadi biasanya solat takut ni ialah kerana solat berlaku dalam peperangan. Tuan-tuan tengok orang Hamas solat tu masa perang tu macam mana. Ada macam cara lah, ada perbahasan fiqh dia, tapi kita sini tak sempat nak bincang detail lah macam mana, betul tak? Pasal space kita sikit, kan? Jadi yang pentingnya, walaupun dalam keadaan takut, sama ada kita solat berhalangan. Contoh, kamu takut ni kalau kita tengah berperang, ataupun ada apa-apa ancaman yang boleh mengancam nyawa kita, kan? Kita duduk menyorok belah dinding, kan? Musuh cari kat luar, masuk waktu asar,
nak solat celah dinding ni, nak rokok tak boleh. Nak sujud tak boleh. Tapi kalau tak solat, tak boleh. Tu nama timbul masalah solat takut. Masa perang pun sama. Sebab tu solat masa perang tu pun solat khauf ni berjamaah. Sebab tu tuan-tuan yang solat tidak berjemaah masa tak perang memang tak aci. Tuan-tuan jawab sendiri depan Allah Ta'ala di akhirat. Kan? Kita aman, tak berperang, tak apa. Kita solat sendiri-sendiri, tidak berjemaah. Lepas tu tuan-tuan jawab sendiri di akhirat. Saya tak nak kata apa. Betul tak? Fikir-fikir sendirilah. Masa tengah berperang. Sebab apa? Ada satu saf berdiri, saf depan sujud. Bila saf depan berdiri, saf belakang sujud. Jemaah tapi tak sama. Betul tak? Pasal apa jadi macam tu? Pasal itulah nak tunjuk pada kita solat berjemaah ni hukum dia wajib. Bukan perang sebab jemaah lagi. Kan? Jadi cuma cara tu dilonggarkan oleh Allah Ta'ala. Ni kena mengaji suku. Saya tak sempat nak syarah hari ni. Kan? Dah lambat dah start. Jalan jam kat luar. Kan? Jadi yang penting walaupun kita takut macam mana pun kita kena solat. Solat tu biasa kita solatkan berdiri di saf kan. Bila kita emergency boleh solat sambil berjalan dan boleh solat sambil duduk atas kenderaan. Kamu solat atas kuda tengah perang. Kan? Macam kita nak pergi ke Mekah, naik kapal terbang 8 jam. Ada waktu solat kat tengah dia. Ramai orang tak solat. Pakai ihram dah tapi tak solat. Betul tak? Ya tak apa kita qada kat Mekah. Dia belajar kat mana boleh qada. Mana boleh qada sembahyang. Kan? Dia bukan pensan. Dia tunggu sampai kat sana. Kalau kita naik flight sini pukul 8 pagi, sampai sana katalah pukul 5 petang. Kan kita edan ni sembahyang asar jamak terakhir kat sana kan. Kalau sampai nasib baik. Tapi bagi orang yang tak ni dia kena solat juga. Sama ada jamak qasar tak kira. Kena solat juga. Jadi solat tu Allah Ta'ala sebut fi rijalan au rukbanan. Sama ada dalam keadaan kamu sambil berjalan ataupun di atas kenderaan. Kena solat juga. Maknanya solat ni satu ibadat yang tidak diberikan kelonggaran dan kekecualian oleh Allah Ta'ala pada setiap waktu solat dia. Kelonggaran Allah bagi paling tinggi sekali boleh jamak, itu je. Waktu asar masuk waktu zuhur ataupun dahulukan solat zuhur, solat asar dalam waktu zuhur ataupun solat zuhur pergi sembahyang waktu asar. Itu je. Tapi kena solat juga. Zuhur dan asar tu dua-dua kena solat. Jadi tak boleh kita kata tak boleh solat hari ni. Pasal apa? Pasal apa nasi. Kan? Kena solat juga. Baik, kemudian seterusnya kembali kepada masalah perkahwinan, rumah tangga balik. Wallazina tafauna minkum wa yazaruna azwajan wasiyah li azwajihim mata'an ila al-haul ghairi ikhraj. Dan orang-orang yang akan meninggal dunia, siapa-siapa yang dia berasa macam nak mati dah. Kan? Tuan-tuan rasa lama dia mati. Bila kita maknanya dia tu uzur, sakit dia tu jenis. Doktor tanya, doktor kata pak cik ni stage 4 dah. Kan? Memang tak tahu bila nak mati kan. Tapi kalau doktor kata stage 4 tu maknanya boleh dah nak belajar-belajar. Betul. Nak bertaubat dan bangsa tahajud, maka boleh tu. Pasal apa? Itu petunjuk-petunjuk yang menunjukkan kita sudah dekat dengan nak mati. Ataupun kita tak ada penyakit. Bocik umur berapa dah? Masuk tahun ni 99 dah umur. Tak mati lagi. Kan? Tapi nak mati dah tu. Cuma tak mati lagi je. Kan? Jadi sama ada orang tu dia berasa nak mati kerana keuzuran dia ataupun kerana umur dia. Kan? Orang tua lah biasa ni kan. Wa yazaruna azwajan wasiyah. Dan dia akan meninggalkan isterinya. Maknanya dia ada bini. Dia tua ataupun dia sakit, pasal dia ada bini. Kan? Bini pula dua ada. Kita sihat saja, bini seorang je. Jadi bila dia nak mati dan dia akan tinggal bini dia. Kalau dia nak mati tak ada bini lain. Betul tak? Maka
wasiyatan li azwajihim mata'an. Maka adalah dia berwasiat untuk isteri-isterinya, iaitu mata'an ilal hauli ghairi ikhraj, iaitu supaya diberikan nafkah sehingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah daripada rumahnya. Jadi di sini ada beberapa perkara. Berkenaan hukum berkenaan dengan berwasiat kepada isteri dia akan harta-harta dia, dan juga berkait dengan nafkah sehingga setahun lamanya yang menjadi tanggungjawab kepada wali dia. Ini ayat asal ayat dia gitulah hukum kan. Ayat ni biasa ulama tak syarah panjang ayat ni. Pasal apa? Ayat ni hukumnya telah dimasukkan. Bila Allah Ta'ala menurunkan ayat berkait dengan faraid. Jadi bila turun ayat faraid, dengan sendirinya ahli waris tidak layak menerima wasiat. Sebab tu ayat ni ulama tak bahas panjang. Ulama cerita hukum dia asal tu gitu. Mula-mula kalau kita nak mati ada bini, kita berwasiat untuk bini kita ni harta sekian-sekian, nanti saudara-saudara kita nanti akan manage harta ni supaya bini kita ni paling kurang dia boleh hidup untuk setahun dengan harta kita tu. Dan rumah kita tu jadi rumah dia, jangan hambak dia keluar daripada rumah. Duduklah situ. Itu asal dia begitulah. Itu sebelum turunnya ayat-ayat surah An-Nisa berkait dengan pembagian harta pusaka. Bila turun ayat harta pusaka, dengan sendirinya hukum memberi wasiat kepada ahli waris ditiadakan. Maknanya ahli waris, isteri, ibu atau ayah kalau masih ada, anak-anak yang menjadi asabah, laki-laki dan perempuan ada belaka, orang ni tidak boleh diwasiatkan harta untuk dia. Kalau wasiat juga tak sah. Wasiat ni maknanya orang yang tak layak menjadi ahli waris, orang yang bukan ahli waris tak layak terima faraid, tapi kita kesian kat dia nak bagi juga, kita boleh wasiat. Pada berjumlah yang atau qadar yang tertentu. Kan? Contohnya kita ada anak angkat seorang, kan betul tak? Anak-anak ramai ada anak angkat seorang. Anak angkat tak terima pusaka. Kita pun sebut nanti kalau ayah mati, ayah wasiatkan tanah kat sini-sini ni, walaupun sekarang kera dia kan. Ni beri kat kawan ni lah, adik kita ni. Pasal dia layak terima wasiat. Pasal dia bukan anak kita, tapi dia jadi macam anak kita juga sebab dia anak angkat kan. Duduk kita. Adapun anak-anak kita sendiri tu dia tak layak terima wasiat. Jangan kita nak mati kita wasiat. Kalau ayah mati, abang long dapat ni, tak boleh, kita tak sah. Kan? Dia tak sah. Jadi hukum-hukum yang terdapat dalam ayat yang kita baca ni sebenarnya berkait dengan perkara-perkara yang telah pun dimasukkan hukumnya oleh Allah Ta'ala. Tapi saya baca sepintas lalu lah kan? Jadi kata Allah Ta'ala, bila kita berasa nak mati, seseorang tu dia berasa nak mati, dia ada bini, dia pun wasiatlah kepada ahli waris dia supaya ada bahagian untuk isteri yang ditinggalkan, yakni dia berikan nafkah selama setahun untuk dia hidup, dia serve boleh hidup setahun, dan tidak disuruh pindah daripada rumahnya. Ghaira ikhraj, mata diberi suruh keluar daripada rumah. Fa in kharajna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf. Tapi kalau bini dia tu lepas dia mati, ahli waris ni bagi dia duduklah rumah tinggalan ni kan. Dia satu masa dia rasa saya nak pindah pergi duduk JB lah pula. Benar tak? Pasal senang nak lari Singapura duit mahal sikit. Benar tak? Dia pun dia pergi duduk JB. Kalau dia keluar sendiri dari rumah tu, tidak jadi salah bagi ahli waris dia. Tapi kalau ahli waris dia halau dia keluar, tu salah. Maksud dia gitu kan. Jadi masa dia duduk rumah tu, rumah dia lah, dia wasiat jadi tempat duduk dia kan. Kalau dia sendiri yang nak keluar dengan kerelaan dia, itu okey je. Tapi tidak boleh lah dia dihalang. Sebab apa? Sebab hakikatnya Allah Ta'ala memberitahu bahawa fima fa'alna fi anfusihim min ma'ruf. Sebab kita tidak boleh menghalang dia daripada berbuat sesuatu untuk kepentingan diri dia dengan cara yang makruf. Contohnya, dia laki dah mati, laki tinggal duit 500,000 juta je kan, dia makan sehari-hari banyak, sampai setahun habis duit tu kan. Jadi dia kena fikir cara untuk survival dia. Kalau kita bubuh dalam rumah, kita kunci pintu jangan bagi dia keluar.
Jadi dia akan terhalang. Jadi kalau dia rasa keperluan dia kena hijrah duduk kat mana-mana, balik kampung asal mak dia, tak kira lah kan. Dengan cara yang baik, itu memang dibenarkan oleh agama. Wallahu azizun hakim, dan Allah Ta'ala dia gagah perkasa lagi maha bijaksana. Walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf. Dan bagi wanita-wanita yang ditalakkan, yakni dia diceraikan oleh suaminya, maka hendaklah suaminya memberikan mata'. Mata' ni kita sebut muta'ah. Kita bincang dah hukum muta'ah dalam kuliah lepas, kan? Mata' mana kita beri hadiah lah dia, kita kata kita beri satu pemberian pada dia pada cara yang baik lah. Contohnya olehkan dia cerai kan, kita pun tak apalah, kita dah tak ada jodoh, nak buat macam mana kan. Awak ambil duit 1,000 ni untuk awak hidup sebulan 2, sementara awak dapat suami baru. Contohnya gitu. Kita bagi lah muta'ah kat dia pada qadar yang makruf. Kalau laki dia kaya, bagilah banyak. Kalau laki dia tu miskin, qadar yang sesuai dengan keupayaan dia lah, kan? Dan Allah Ta'ala kata haqqan 'alal muttaqin. Memberi muta'ah ni menjadi kewajipan bagi orang-orang yang bertakwa. Kazalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikian itulah Allah Ta'ala menjelaskan hukum-hukumnya kepada kamu sebagai keterangan terhadap hukum Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang berfikir. Tapi hal-hal ini kita skip ada, sebab dia sudah kita kira berkait dengan beri wasiat tadi habis kat situlah. Tapi muta'ah tu tetap bertanggungjawab bagi suami bila dia menceraikan isteri dia. Supaya apa? Antara sebab beri muta'ah ni, supaya bila kita bercerai dengan isteri kita ni, kita cerai je. Kita bukan berperang dengan dia. Kita bukan nak gaduh seumur hidup. Kerana sebahagian daripada kepentingan kita masih ada dengan dia. Contohnya anak, kan? Kalau kita bercerai dengan bini kita, kita ambil ke kita bagi kat bini kita anak kita? Kalau kita pergi mahkamah, confirm mahkamah bagi kat dia. Pasal apa? Bapak dia tak boleh bagi, anak masih lagi nak pergi pakai basikal, nak pergi mancing, tak nasi anak dia kat rumah. Bapak kan merata berjalan. Jadi memang agama tak beri kepada bapak untuk jaga anak, kecuali bapak dia membuktikan di mahkamah ibu dia seorang yang tidak bertanggungjawab. Baru mahkamah akan beri hadanah hak jaga anak ni kepada bapa. Memang kata bagi mahkamah memang dapat kemuk dia. Maka bila anak terjaga oleh ibu, anak kita betul tak? Walaupun dah bercerai, sentimen sense kita dengan anak tu tak ada. Kita pun nak pergi ziarah dia, nak tengok anak, nak ambil anak sekali-sekala cuti sekolah ni kan. Jadi kalau kita dengan isteri kita tu lepas bercerai gaduh, tak bertegur, masak muka kan. Mu jangan mari rumah aku sampai bila-bila. Dia kata gitu kan. Alamatnya dengan anak-anak sekali tak jumpa dah. Tu mula bapak colek anak. Colek berapa anak kita sendiri. Betul tak? Tapi berlaku juga kenapa? Kerana isteri tak izinkan. Punca tak izin kerana kita bersikap kasar ketika kita bercerai. Jadi simpan dendam. Jadi Islam ajar cerai lah. Dia tak boleh nak settle masalah, cerai okey. Tapi jangan bergaduh. Jadi salah satu caranya sebagai tanda terima kasih lah, sebab awak pernah jadi isteri saya, awak pernah basuh baju saya, awak pernah masak nasi untuk saya. Sebelum kita berpisah ni, awak ambil lah sikit duit ni, bukan saka ni, kita bagi pada dia, pemberian untuk dia, kan? Sebab banyak tu koda-koda yang munasabah, supaya nanti walaupun sudah bercerai, hubungan kita masih ada, kan? Habis dah masa. Lagi sikit 10 minit. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim, tajuk lain dah ni. Sekata lain kan. Ayat berikutnya ni dah rukuk yang berikutnya. Habis setakat tu lah gini. Jadi itulah hukumnya. Kalau kita nak baca sikit lagi, kita tengok dari segi hukum muta'ah. Kita dah bincang sebelum ni sebenarnya. Kata Allah Ta'ala, walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kepada wanita-wanita yang talak hendaklah diberikan oleh suaminya muta'ah secara yang ma'ruf, sebagai satu kewajipan bagi orang yang bertakwa. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam menceritakan ketika turunnya firman Allah Ta'ala, ayat yang kita baca ni, yalah ayat yang kita baca ini kan. Ayat sebelum ni, ayat muta'ah sebelum ni. Mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Ayat kita baca sebelum minggu awal lepas, kan? Seorang mengatakan,
Ayat ni maksud dia pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat kebajikan. Maknanya pemberian bila kita cerai isteri, kita beri muta'ah pada dia sebagai pemberian yang sepatutnya. Seseorang mengatakan, jika aku mau, aku akan berbuat kebaikan. Jika tidak, atau tidak mengerjakannya. Lalu turunlah ayat yang berikut ni. Mula-mula bila Allah Ta'ala kata, bila cerai isteri ni, berilah muta'ah. Beri muta'ah pada menurut kaedah kadar yang patut, kan? Jadi siapa-siapa yang berbuat demikian ni merupakan suatu kebaikan untuk dia. Jadi satu orang hamba Allah ni kata, kalau aku nak, aku buat kebaikan tu. Mana aku bagi lah. Tapi kalau aku tak mau, aku tak buat. Jadi dia rasa tak bagi tak apa. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat 240. Ayat kita baca 241 yang kita baca ni. Walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kepada wanita-wanita yang ditalak hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah secara ma'ruf. Ayat ini menjadi dalil bagi ulama mewajibkan pemberian mut'ah bagi setiap wanita yang talak, baik sudah diserahkan maharnya ataupun yang sudah ditentukan maharnya belum diserahkan. Bila kita kahwin, kita nak akad nikah kan, decide dah berapa mas kahwin dia kan. Ni mas kahwin dia 3,000 style orang Kelantan. Kan? Orang Kuala Lumpur mas kahwin dia murah. Berapa mas tu? Saya lama dah tak kahwin. Tak ingat dah mas kahwin berapa Kuala Lumpur kan. 100 ke 200 betul tak? Jadi bila dia kahwin, pertama dia bayar dah mahal atau mas kahwin kan. Yang kedua dia dah beritahu dah mas kahwin saya ni RM300 hutang, tak bayar lagi. Tapi dia tahu dah berapa mas kahwin dia betul tak? Jadi apabila sudah diserahkan mahalnya, dia bayar dah mahal tu, ataupun sudah ditentukan mahalnya tapi belum bayar lagi, hutang, kahwin berhutang, maka bila dia cerai isteri dia, dia wajib kena bagi muta'ah. Ulama-ulama mengatakan wajib membayar muta'ah bagi wanita yang telah ditalakkan, baik sudah diserahkan maharnya maupun ataupun ditentukan maharnya, sama sahaja. Apakah wanita itu dicerai itu belum dicampuri atau sudah dicampuri, sama juga. Isteri yang kita kahwin, kita tak bersetubuh lagi dengan dia, dia pun jadi janda berhias, kena bagi juga mahar. Pasal apa? Sebahagian makna mahar ni, apa ni bukan mahar, muta'ah ni ialah untuk menggembirakan hati dia. Kau dengan perempuan kan, kalau juga dia sedih betul tak? Kita pun ambil lah, saya bagi awak 1 kilo emas public gold. Oh, dia melompat. Betul tak? Dia happy lah, sebagai supaya dia happy. Sama ada dia sudah disetubuhi atau belum disetubuhi, kita bagi juga. Inilah pendapat yang dipegang oleh Sa'id bin Jubair dan ulama salaf yang lain. Kan? Kita berhenti setakat itulah tuan-tuan semua. Untuk ayat saya nak sambung ayat berikutnya, pas saja masuk rukuk yang berikutnya. Jadi cerita tu tak jadi cerita lain lah. Tak sambung, betul tak? Kita berhenti setakat tu dulu. Kita ambil masa ada lagi berapa minit ni untuk kita solat sunat dulu. Lepas tu baru kita sembahyang zuhur. Kita solat sunat dulu 2 rakaat. Lepas tu kita sembahyang zuhur. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'an. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.